Assalamualaikum. Hai, sampai jumpa lagi. Okey, kesempatan kali ini kita nak belajar fizik tingkatan 4 bab 4.2 muatan haba tentu. Okey, kita tengok buku teks kita, muka teks 125. Okey, ada anak remaja yang sangat kacak di sini, sedang berjalan di pantai. Kalau pantai je kita lukis pokok kelapa sengit. Sengit ke? Ya, cikgu selalu jumpa pokok kelapa sengit kat pantai. Dia kata apa? Aduh, panasnya pasir ini. Lepas tu kawan dia jalan kat laut. Sejuknya air laut ini. Okey. Padahal matahari menyinari kedua-dua tempat. Tapi dua-dua tempat ni, ni matahari yang sama. Of course matahari yang sama. Kita ada satu matahari saja. Sedang menyinari kawasan yang sama sebenarnya. Tetapi lain materialnya. Yang ni adalah bentuk pepejal pasir. Ini adalah bentuk bercecair air laut. Tapi yang ni dia punya suhu sangat rendah lah. Rasa sejuk. Ni suhu dia agak tinggi. Rasa panas. Jadi kat sini ada perbezaan suhu pasir dan air laut di tepi pantai. Tak biasa pergi pantai. Alah, kalau orang KL tu pergilah PD. Tapi untuk cikgu yang asal daripada kawasan Pantai Timur, cikgu daripada Johor, Mersing, memang banyak pantai. Subhanallah. PD tu kita orang tak layan pun tau. Cantik nak mati pantai dia. Lain lah dengan Sabah kan. Sabah Sarawak memang no doubt about that. Memang pantai dia orang cantik-cantik. Cikgu pun pernah pergi pantai dekat Simpang Megayau. Oh Allah, Tuhanku, subhanallah. Spektakular, sangat cantik. Dia punya pasir dia, payah nak cakap lah. Ada rezeki, panjang umur, murah rezeki, pergi. Pergi bawa mak abah jalan-jalan. Okey, kita tengok. Rajah 4.7 menunjukkan dua situasi yang berlainan. Haba dari matahari memanaskan pasir dan air laut untuk jangka masa yang sama. Kat sini masa sama. Namun pasir cepat menjadi panas. Kat sini tunjuk cepat panas. Air laut lambat panas. Okey, ini keyword lagi. Lambat panas. Kat situ ada perbezaan. Satu cepat panas, satu lambat panas. Hal ini boleh dijelaskan berdasarkan konsep muatan haba. Ini kita nak belajar ni. Muatan haba. Objek berlainan mempunyai muatan haba yang berlainan. Bermaksud muatan haba ni bergantung kepada objek, kepada sesuatu bahan. Pasir mempunyai muatan haba yang rendah. Okey, muatan haba yang rendah. Dan cepat menjadi panas. Jadi dia cepat panas. Jadi kita tahu muatan haba rendah, cepat panas. Manakala air laut mempunyai muatan haba yang tinggi. Jadi kalau kita ada muatan haba tinggi, lambat menjadi panas. Jadi periuk yang masak kat rumah tu, muatan haba dia rendah. Supaya dia cepat panas. Kalau periuk tu tak panas-panas, bila nak masak kan? Jadi periuk tu kena cepat panas. Baru makanan jadi cepat panas, cepat masak. Tapi macam sudip yang kita pegang. Mungkin dia punya tangkai sudip yang depan belakang tu kan. Tu sudip tu. Muatan haba dia tinggi. Sebab tu bila kita kacau. Lambat panas dia punya sudip tu. Ada setengah-setengah teknologi pada telinga periuk, pada telinga kuali. Muatan haba dia pakai bahan yang berbeza. Muatan haba dia tinggi. Jadi dia lambat panas berbanding dengan bontot periuk atau bontot kuali. Jadi kita tengok ini. Muatan haba C bagi suatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Muatan haba suatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Kat sini dia bagi C, kuantiti haba Q. Dia bagi theta, suhu, ni delta theta. Delta ni bermaksud perubahan suhu. Bermaksud suhu dia kena tolak lah. Suhu akhir tolak suhu awal. Sebab dia nak ada perubahan. Kalau dia bermula dengan 20 darjah Celsius, dipanaskan hingga 100. Jadi perubahan suhu dia 80. 100 tolak 80. Unit dia Joule per Celsius. Joule ni unit untuk haba lah. Haba tenaga. Tenaga unit dia Joule. Korang mesti tak ingat kan? Korang dah belajar dah masa form 2, form 3 dulu. Tenaga. Tenaga, simbol dia E. Unit dia adalah Joule. Ingat balik. Kau tak ingat tengok nota-nota. Janganlah buang nota-nota lama. Apabila 100 Joule haba dibekalkan kepada objek X dan Y. Objek X mengalami peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius dan objek Y sebanyak 2 darjah Celsius. Berapakah muatan haba masing-masing bagi objek X dan Y? Muatan haba bagi objek X, CX 100 Joule bagi darjah Celsius. Dia dah bagi kat sini. Peningkatan suhu sebanyak, maksudnya dia dah kira siap-siap. Dan Y sebanyak dia dah bagi.
So masukkan saja. Yang ni dapat 100 joule, yang ni dapat 50 joule. Objek X mempunyai muatan haba yang lebih tinggi daripada objek Y. Mana tahu? Sebab tengok kat sini. Muatan haba dia 100. Oleh itu peningkatan suhu objek X kurang daripada objek Y. Maksudnya panaskan sama banyak. 5 minit, 5 minit. Y panas dulu. X lambat panas. Macam tu. Tahu tak kalau kita masak kan, mak selalu kata last sekali baru letak garam. Maksudnya masa mula kita masak selagi tak mendidih, mak tak kasih letak garam. Tahu tak kenapa mak kamu tak kasih letak garam? Sebab bila letak garam, bila ada benda asing, takat didih dia jadi berubah. Lambatlah mendidih. Macam kalau kamu nak buat air gula. Tahu tak air gula? Macam kita nak buat air sirap ke apa kan. Dekat kedai kan, kalau kita beli air kan dia letak ada air warna kuning tu kan. Tu air gula sebenarnya. Air gula, kalau kamu nak buat air gula, kamu tak boleh letak air dan gula serentak. Kamu kena letak air. Panaskan air tu dulu. Bila air tu dah mendidih, baru letak gula. Larutkan gula. Sebab kalau kamu letak gula dan air serentak pada suhu bilik dan kamu panaskan, dia lambat berdidih. Kenapa? Sebab dia punya takat didih dah berubah. Macam tu. Pengetahuan am jenis saja Cikgu Pelitih. Muatan haba bagi suatu objek meningkat. Okey, kita dekat muka surat 126 ya. Muatan haba bagi suatu objek meningkat apabila jisim objek tersebut meningkat. Sebagai contoh, dua buah cerik yang serupa, satu diisi penuh dengan air, satu lagi diisi separuh dengan air. Disebut kat sini, cerik yang serupa. Maksudnya pakai cerik yang sama, keadaan dia sama. Jisim cerik sama, bentuk sama, warna sama, semua sama. Tapi satu diisi dengan air penuh, diisi penuh dengan air, penuhlah air dia. Diisi separuh, satu lagi penuh, satu separuh. Kat sini menunjukkan jisim berbeza. Air di dalam cerik yang diisi penuh akan mengambil masa yang lebih lama. Lambat mendidih. Untuk mendidih berbanding dengan air dalam cerik yang diisi separuh. Dekat sini menunjukkan selain daripada muatan haba, jisim pun memainkan peranan. Hal ini menunjukkan bahawa air dengan jisim yang besar mempunyai muatan haba yang tinggi berbanding dengan air dengan jisim yang kecil. Okey, kita tengok contoh. Selepas dibiarkan menyejuk untuk suatu tempoh, sup dalam mangkuk yang besar adalah lebih panas berbanding sup yang sama dalam mangkuk yang kecil. Sebab kuantiti dia sikit, jadi cepat haba dibebaskan. Kuantiti ni banyak, jadi dia simpan banyak haba. Lambatlah haba dibebaskan. Sebab tu pergi kedai tom yum, dia letak mangkuk-mangkuk kecil untuk kamu minum sup. Selain daripada mudah untuk sejuk, tak gelilah buat-buat adik kamu tangan comot-comot celup kat sini pula. Kamu pun teringat dia korek hidung pula tu kan. Dah geli tak nak makan. Tak adalah. Tapi maksudnya lebih mudah lah. Sebab dia hantar panas-panas kan kalau kat kedai tom yum. So bila kita letak kecil-kecil macam tu, siapa pernah makan steamboat dekat Johnny's ke Seoul Garden ke, pun macam tu juga. Dia sediakan mangkuk kecil-kecil untuk sup dia. Yang kedua, papan muka kereta mempunyai muatan haba yang lebih kecil berbanding dengan cushion fabrik. Penyerapan tenaga haba daripada sinar matahari menyebabkan papan pemuka mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi berbanding dengan cushion fabrik. Jadi bila kita masuk dalam kereta kita panas-panas, dashboard ni, steering ni memang panas, sangat panas. Tapi kalau kita punya sarung cushion ni fabrik, dia tak panas sangat. Tapi kalau kulit panas juga. Tapi kulit cepat sejuk. Bila kita buka aircon, dia cepat sejuk. Dia tak ada masalah bagi kereta-kereta siapa yang pakai kulit. Okey, kita tengok yang ni. Perbezaan suhu yang ketara antara gelanggang bersimen dengan rumput pada waktu tengah hari. Kalau tengah hari rumput panas, simen lagi panas. Jadi kalau kita berjalan tu, kalau kita jalan dekat jalan tar ke apa tengah hari, rasa sangat panas. Sebab kita berjalan, kita dapat haba daripada bawah ni dengan banyak sebab simen. Lepas tu haba daripada matahari pula tu. Boleh pitam kau. Okey, kita pergi kepada muka surat 172. Muatan haba tentu bahan. Raja 4.9 menunjukkan seorang juruterbahan sedang membuat pertimbangan untuk memilih satu logam yang sesuai sebagai bahan pembinaan bangunan. Logam itu mestilah mempunyai sifat lambat menjadi panas. Lambat, panas. Sebenarnya cikgu boleh katakan muatan haba tentu ni macam orang sabar. Jadi kalau dia muatan haba tentu tinggi, kesabarannya sangat tinggi. Dia payah nak marah. Kalau muatan haba tentu dia rendah, dia cepat marah. Jadi Cikgu Doreen sebenarnya bila mengajar anak murid, anak orang, dia sangat muatan haba tentu tinggi. Tapi bila mengajar anak sendiri, dia bertukar menjadi muatan haba tentu yang sangat rendah. Fahamlah tu kan maksud dia. Kalau tak faham, kena dengar balik semula yang sebelum ni.
Oleh itu, oleh sebab muatan haba suatu logam bergantung pada jisim objek itu, perbandingan antara logam yang berlainan perlu dibuat berdasarkan muatan haba bagi 1 kilo setiap logam. Sifat ini dikenali sebagai muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Tadi kita baca muatan haba je. Sekarang ada muatan haba tentu. Beza dekat simbol. Tadi kita belajar muatan haba. Simbol dia C. Okey. Sekarang kita belajar muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Simbol dia C kecil. Beza kat sini ya. Ini khas untuk bahan. Okey, kita tengok yang ini. Muatan haba tentu bagi satu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilo bahan itu. C, Q, M, delta theta. Q kuantiti haba yang dibekalkan, M jisim, delta theta perubahan suhu. Unit bagi C, J, kilo, negatif 1, C, negatif 1. Atau J, kilo, negatif 1, K, negatif 1. K ni Kelvin. Maksudnya suhu ni boleh dalam 2 unit. Darjah Celsius atau Kelvin. Kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan oleh suatu objek boleh ditentukan menggunakan rumus Q sama dengan MC delta theta. MC theta. Jadi kat sini anak-anak sebenarnya dia sama je formula ni tau. Janganlah rasa terbeban pula. Cikgu tengok tunjuk balik. Tadi muatan haba bahan C sama dengan Q bahagi delta theta. Ni C besar. Muatan haba tentu bahan C kecil. Masih lagi Q. Tapi ada M delta theta. Perbezaan suhu. Yang ni tadi apa? Muatan haba. Yang ni apa? Yang ni adalah muatan haba pandai. Muatan haba tentu. Okey, macam tu. Boleh? Okey, jadi daripada sini, yang ni buat pergi sebelah, dapat M C delta theta. Dia tulis M C delta theta, betul. Sama dengan Q. Q ni apa? Q ni haba. Unit dia apa? Joule. Q ni haba. Bukan suhu ya. Ni simbol untuk tenaga haba. Okey, baik. Kita tengok dekat sini. Okey, ni dia bagi dekat muka surat 128. Dia bagi jadual. Yang muatan haba tentu bahan. Jadi kita tengok air laut, air 4,200. Ni air biasalah. Air laut 3,900. Aluminium 900. Plumbum 130. Bukan logam. Kayu 1,700. Bacalah. Kena hafal ke? Tak perlu sayang. Kalau dalam exam dia nak pakai nilai ni, dia akan bagi. Jadi air mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi. Maksudnya air lebih dapat menyerap haba dengan peningkatan suhu yang kecil. Dia dapat menyerap banyak haba. Jadi mamak-mamak kat Malaysia ni bijak pandai. Sebab tu kedai mamak banyak ada water sprinkler. Okey, dekat muka surat 132 dan 133 adalah aplikasi muatan haba tentu. Nah, ni rumah lama ni kat Melaka. Cikgu pernah pergi sekolah rumah macam ni dekat Merlimau. Jangan lupa baca contoh-contoh penerangan tu. Cikgu tak explain kat sini. Video ni pun dah panjang dah. Penat kamu tengok nanti. Kita tengok contoh satu ni dulu. Muka surat 135. Sebuah blok logam berjisim 0.5 kilo dipanaskan oleh sebuah pemanas elektrik berkuasa 50 watt selama 90 saat. Jadi dekat sini dia bagi jisim. Jisim 0.5 kilo. So dia bagi pemanas elektrik berkuasa. Dia bagi kuasa 50 watt. Ini simbol kuasa. Selama 90 saat. 90 saat. T sama dengan 90 saat. Suhu blok meningkat dari 20 darjah Celsius hingga 45 darjah Celsius. Maksudnya delta theta 45 tolak 20 dapat 25 darjah Celsius. Okey, ni dia dah kira. Hitungkan muatan haba tentu logam tersebut. Jadi muatan haba tentu logam tersebut. Kita ada Q sama dengan MC theta. So kita nak nilai C. Kita nak nilai C. Kita tak ada Q. Tapi kita tahu tenaga diabadikan. Jadi tenaga haba sama dengan tenaga elektrik. Jadi tenaga haba sama dengan PT. PT ni tenaga elektrik.
kuasa darab masa. Jadi kita masukkan dalam persamaan ni, kita dapat PT sekejap. Q sama dengan MC theta. Sebab kita tahu Q sama dengan E. Q sama dengan E sama dengan PT. Jadi kita tulis PT sama dengan MC theta. Kita nak nilai C. Jadi C sama dengan PT bahagi M bahagi theta. Okay, kalau tak faham macam ni, yang faham boleh forwardkan video ni bagi cepat sikit. Kalau yang tak faham, tengok balik. PT sama dengan MC theta. Kita nak C, yang ni semua buat pergi sebelah. Sebab dia darab, jadi dia jadi bahagi. PT bahagi M bahagi theta sama dengan C. Theta ni delta theta lah tadi. Formula tu cikgu tertinggal delta theta. Jadi buat gantian, dapat jawapan. Saya tengok macam tu ya. Nanti cuba buat sendiri lagi sekali tanpa tengok contoh. 20 gram air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius dituang ke dalam sebuah gelas yang mengandungi 200 gram air pada suhu bilik 28 darjah Celsius. Hitungkan suhu akhir campuran itu. Suhu akhir campuran itu. Okey, macam mana ni kita nak tengok. Jadi kita ada dua jisim. Kita kena buat dua lah. Kita ada keadaan kita ada dua jisim. Kat sini kita ada jisim yang 20 gram. Jisim pertama. Yang kat sini kita ada 200 gram. Ini pada suhu dia ada 100 darjah Celsius. Ini suhu dia 28 darjah Celsius. Sekarang dia dah campur dua-dua. Bila dia kata suhu akhir campuran itu, bermaksud dia dah seimbang. Suhu dia akan jadi sama. Jadi kita ada Q sama dengan M delta theta. MC delta theta. Kat sini pun kita ada MC delta theta. Okay, jisim sebab unit dia sama, gram, tak tukar pun tak apa. Nak tukar dalam kilo pun tak apa. Ikutlah. Kalau tak tukar pun tak apa. Tapi kalau unit dia tak sama, kena samakan 20 gram. Okey, nilai C. Okey, delta theta 100. Kalau campur dengan air sejuk, dia mestilah jadi suhu yang rendah kan. So, suhu yang baru kita nak cari. Sama dengan jisim 200. C. Okey, delta theta. Tengok cikgu buat. Theta tolak 28. Kenapa cikgu tak buat 28 tolak theta? Sebab kena faham macam ni. 100. Suhu baru duduk kat tengah-tengah. 28. Jadi kita baca 100 ke theta, theta ke 28. Jadi kita baca 100 tolak theta, theta tolak 28. Atau theta 28 tolak theta, theta tolak 100. Macam tu. So kita baca macam ni. So, ingatlah dia punya tips tu. So jadi kita buat gantian. Sebab nilai C dia air yang sama. Dia tak cakap air apa kan. Dia cakap air je. Jadi kita anggap airnya sama. Jadi kita anggap airnya sama. Jadi kita boleh potong nilai C ni. Ni bawa pergi belah sini kita boleh potong dia berdua. Sebab nilai sama. Kalau kita ada nilai sama, kiri kanan ataupun atas bawah, kita boleh potong. Itu matematik punya hukum. Jadi ni darab pergi sini. Jadi kita dapat 2000 tolak 20 theta sama dengan 200 theta tolak berapa? Cikgu pun malas nak congak. 28 darab 200. 5,600. Okey. Jadi kita bawa semua ke satu tempat. Jadi cikgu bawa ni pergi sinilah. Bagi kamu senang tengok. Tambah 5,600. Ni positif bawa pergi sini jadi negatif. Sama dengan 200 theta. Ni negatif bawa pergi sini. Allah, cikgu salah tulis lagi. 200 theta. Tambah 20 theta. Macam tu. Jadi, yang ni dengan ni tambah kamu dapat 7,600. Sama dengan yang ni dengan ni kamu dapat yang ni 20 theta. Subhanallah, cikgu asyik salah tulis ya. Sama dengan 220 theta. Jadi theta sama dengan 7,600 bahagi dengan 220 sama dengan sekejap cikgu tekan kalkulator. Cikgu malas nak congak. 34.545
darjah Celsius. Atau kamu boleh tulis theta sama dengan 34.55 darjah Celsius. Macam tu. Okey. 2 titik perpuluhan ataupun 4 titik perpuluhan. So ikutlah kamu faham yang ni ke, kamu faham yang ni ke, boleh je. Tapi yang ni dia masukkan nilai C sebab dia kita tahu muatan haba tentu air adalah 4200. Tapi sebab kita tahu dia air yang sama, kita boleh terus potong-potong saja. Okey. Nanti ada rezeki kita buat sama-sama latihan formatif 4.2 dengan muatan haba tentu. Dan itu saja untuk kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Nanti insyaAllah ada rezeki, cikgu akan buat satu video untuk menerangkan aplikasi muatan haba tentu dekat muka surat 132 dengan 133. Okey, itu saja sayang. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Walaikum. Bye.